Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ada satu ulasan panas, ada satu isu yang sangat mengejutkan hari ini, di mana dalam satu artikel sebelum ini, kita dikejutkan dengan sebuah laporan bahwa terdapat pemimpin yang ditangkap berkait dengan rasuah RM41 juta. Nah, sudah pasti jumlah sebesar ini adalah satu lagi pendedahan yang amat mengejutkan, ramai terutamanya kepada Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang kita tahu memang amat tidak menyukai apa-apa berkaitan dengan rasuah. Apakah tidaknya setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita dapat lihat ada saja dalang ataupun jurung-jurung perasuah yang mencuri, mengikis duit rakyat, mengikis duit kerajaan, akhirnya dapat ditangkap dan dapat didakwa. Hari ini, saudara-saudara, terdapat satu pendedahan yang panas, mengesahkan, saya boleh katakan ini adalah pemimpin, di mana mengesahkan pemimpin ini yang akan disiasat oleh SPRM terkait rasuah RM41 juta. Dan yang mengejutkan, rumah dan pejabat pemimpin ini disahkan telah diserbu oleh SPRM. Dalam satu artikel mengesahkan dari syabudin.com, kalau tidak ditahan SPRM, saya tiada peluang bersihkan diri. Kamis lalu, rumah dan pejabat blogger politik serta pemilik saluran TV, internet, NR Channel, Muhammad Rafi Awang Kecik diserbu SPRM untuk satu siasatan berhubung dakwaan rasuah berjumlah RM41 juta melibatkan sebuah kementerian. Seterusnya, pada pagi Jumaat yang lepas juga, Muhammad Rafi direman selama 2 hari untuk tujuan siasatan lanjut atas dakwaan menerima rasuah RM1,3 juta daripada sebuah syarikat yang beliau diberi peranan melobi bagi mendapatkan projek tersebut. Sebaik berita penahanan beliau terdedah kepada umum, pelbagai persepsi dan tanggapan tidak baik segera muncul di pelbagai medium media sosial. Nah, bagi saya, saudara-saudara, serbuan di rumah dan pejabat blogger politik ini, bagi saya ini pasti juga menjadi amaran kepada mana-mana pemimpin politik di Malaysia yang mungkin terlibat rasuah. Nah, saudara-saudara, ini juga menjadi amaran supaya pemimpin-pemimpin pada masa kini tidak akan melibatkan diri dalam rasuah. Apa tidaknya setelah SPRM mengesahkan serbuan di rumah dan pejabat blogger politik ini kerana beliau terlibat dengan dakwaan rasuah RM41 juta. Secara umumnya, kerja melobi adalah perkara biasa bukan saja dalam perniagaan, malah dalam hampir semua urusan dunia moden, dengan bayaran tertentu dikenakan atas persetujuan bersama. Jadi, saudara-saudara, ini satu tangkapan bagi saya yang tangkapannya mengejutkan, di mana pemimpin ini yang bernama Muhammad Rafi Awang Kecik diserbu SPRM, rumah dan pejabatnya, untuk satu siasatan berhubung dakwaan rasuah projek bernilai RM41 juta. Muhammad Rafi direman selama 2 hari untuk tujuan siasatan atas dakwaan menerima rasuah RM1,3 juta daripada sebuah syarikat yang beliau diberi peranan untuk melobi bagi mendapatkan projek tersebut. Bagi saya ini satu tangkapan yang mengejutkan. Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara semua yang saya amat hormati sekalian. Setelah kita dikejutkan sebelum ini, berkenaan dengan pengisytiharan harta dari Tun Mahathir yang diklaim oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan begitu juga dengan Tun Mahathir yang mahu Perdana Menteri mengisytiharkan harta beliau.
Akhirnya pendedahan demi pendedahan. Dan seperti yang kita tahu juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membuat pengisytiharan harta sebelum menjadi Perdana Menteri. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, Tun Mahathir dengan satu kejutan hari ini, di mana beliau memaklumkan telah mengisytiharkan harta sebanyak RM32,25, maafkan saya, RM32,35 juta. Nah, persoalannya bila Tun Dr. Mahathir telah membuat pengisytiharan harta ini, adakah di mana-mana adakah Tun Dr. Mahathir memang benar sudah membuat pengisytiharan harta ini? Nah, satu kejutan besar di mana Dr. Mahathir memaklumkan, beliau telah memaklumkan telah mengisytihar harta sebanyak RM32,35 juta yang merangkumi 3 buah rumah serta aset-aset lain. Di bawah satu artikel yang bertajuk mengikut deklarasi aset SPRM, Anwar yang tidak isytihar harta, kata Tun Mahathir. Jadi persoalannya, yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah isytihar harta sebelum ini, itu bukan isytihar harta kah namanya? Nah, jadi saudara-saudara, dalam artikel ini menyebut Tun Dr. Mahathir meminta Perdana Menteri yang juga Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk menjelaskan berkenaan pengisytiharan harta dan pendapatan mengikut deklarasi aset SPRM pada 24 November 2018. Di antara yang tidak mengisytihar pendapatan atau aset adalah Presiden PKR Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim boleh jelas benar atau tidak kenyataan ini, kata bekas Perdana Menteri itu dalam perkongsian di media sosial. Namun tuan-tuan dan puan, kalau kita pikir secara logiknya, mengikut kenyataan ini, mengikut deklarasi aset SPRM pada 24 November 2018. Di antara yang tidak mengisytihar pendapatan atau aset adalah Presiden PKR. Namun itu pada 2018. Yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membuat pengisytiharan harta sebelum menjadi Perdana Menteri pada tahun 2022. Pada sebelum PRU 15, kalau saya tidak silap. Jadi saudara-saudara, apa yang Tun Dr. Mahathir nak kaitkan di mana deklarasi aset SPRM pada 24 November 2018 pada bagaimana nak dibandingkan pada 2018 dan pada tahun ini 2023. Dan menuntut juga Anwar untuk boleh jelaskan benar atau tidak kenyataan ini. Dr. Mahathir memaklumkan telah mengisytihar harta sebanyak RM32,35 juta yang merangkumi 3 buah rumah serta aset-aset lain. Mengikut rekod, Anwar sebelum menjadi Perdana Menteri pernah mengisytiharkan harta sebanyak 2 kali pada tahun 2019 dan 2022. Ia melibatkan aset bersih sebanyak RM11,2 juta, merangkumi RM10,4 juta adalah daripada pemilikan 4 unit hartanah yang dibeli antara tahun 2005 hingga 2022. Nah, pada akhirnya Tun Dr. Mahathir mengaku memang sudah membuat pengisytiharan harta, yaitu sebanyak RM32,35 juta yang merangkumi 3 buah rumah dan aset-aset lain. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.